Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali kita bersama dengan Elia dalam Hias. Dah tentu-tentunya ramai tetamu pula. Ramai penonton di rumah yang tengah menyaksikan Elia sekarang ini. Of course, di hari yang berbeza dengan topik yang berbeza. Dan kali ini, which is topik kita, Elia rasa ramai bakal pengantin di luar sana take note. Because of what? Topik kita hari ini berkenaan dengan hantaran. Siapa-siapa bakal pengantin, Elia tahu hujung-hujung tahun ni ramai yang nak mendirikan rumah tangga, ramai nak kahwin, dah ada plan apa semua. Mesti tercari-cari masih ataupun ada lagi yang masih tercari-cari mana nak tempat yang buat hantaran apa semua. Jadi sebelum kita teruskan dengan topik hantaran pada hari ini, Elia nak share sikitlah tentang perbezaan hantaran tunang dan hantaran kahwin. Seperti apa yang Elia faham lah kan, jumlah pertukaran hantaran adalah ganjil dibalas dengan ganjil. Maksudnya if pihak lelaki memberi 3 dulang, pihak wanita perempuan akan membalas dengan 5 dulang ataupun seterusnya lah. Tapi nak bagi berapa-berapa pun tak kisah asalkan nombornya ganjil. Dan juga hantaran untuk pertunangan adalah barangan yang akan digunakan bakal pengantin sewaktu majlis pernikahan, dan hantaran untuk kahwin pula barangan untuk selepas anda sah bernikah. Itu perbezaan hantaran tunang dan kahwin. Tapi hari ini kita nak cerita pasal hantaran yang lebih lagi meluas. Untuk bakal-bakal pengantin, stay tune, okey? Dan Elia nak teruskan introduce Elia punya tetamu pada hari ini, which is kita ada Azlina. Hai. Selamat datang ke Hias. Thank you, jumpa. Yes, sama-sama. Dan kita ada Kasim. Hai. Selamat datang. Terima kasih. Bukan. Terima kasih jemput. Sama-sama. Okey, bila sebut je pasal hantaran kan. Sebelah ini lupa. Ada. Sorry, kita ada expert kita pada hari ini yang dengar ceritanya memang berpengetahuan lebih lagi tentang hantaran, which is kita ada Danish. Selamat datang. Terima kasih Alia, kena berjumpa. Sama-sama. Tadi sorry ya. Hai. Lupa pula. Okey. Dan ini nak tanya dulu dengan guest kita. Anda berdua, Kasim dan juga Azlina. Bila sebut je pasal hantaran, ataupun hantaran moden ataupun klasik, apa yang bermain di fikiran anda? Kalau saya nak dua-dua boleh? Jawab dua-dua. Boleh, jawab je. Saya lebih suka yang dua-dua, saya nak dua-dua. Lebih suka dua-dua lah. Combinekan dalam satu. Nak dikombainkan dalam satu? Boleh kita tak? tanya expert. Nanti kita tanya expert. Boleh tak nak dikombainkan dalam satu hantaran? Okey, bagi Kasim pula. Okey, bagi saya pula, pada zaman sekarang ni, orang lebih kepada hantaran moden lah. Sebab kalau kita tengok, apa yang saya pun ada buat macam hantaran ni juga, yang simple lah. Dia orang akan lebih kepada macam barang-barang moden. Contohnya? Contohnya macam gadget, macam wangi-wangian. Kalau zaman dahulu, dia orang lebih kepada macam buah-buahan, yes, macam tu. Macam ada juga yang pernah buat macam pulut, beras pulut tu, dia orang buat, dia letak dalam plastik, lepas tu dia gubah macam bentuk buah-buahan ke, haiwan ke, macam tu lah. Okey, setakat inilah apa perbezaan hantaran yang pernah Azlina dan juga Kasim tengok? Setakat ini yang paling rare sekali. Dia bukan buatkan dalam bungkus yang macam tu. Macam ni? Yang macam tu. Macam tu. Kejap lagi kita tahu apa nama bungkusan macam ni. Lepas tu Kasim? Kalau saya yang paling rare sekali yang Kasim pernah gubah ataupun yang Kasim pergi ke majlis perkahwinan nampak, wah, yang ni rare ni. Saya pernah jumpa satu hantaran tu, pulut kuning. Dia buat macam kek, lepas tu atas tu ada hiasan macam itik. Itik tu dia berbuat daripada telur. So yang itulah paling rare. Paling rare bagi saya lah. Tapi bagi Elia, paling rare yang Elia pernah jumpa, helmet. Rare kan? Betul. Yang lain Elia rasa mungkin pernah jumpa yang paling lagi rare, tapi anda boleh kongsikan dengan Elia lah dekat email nanti. Nanti Elia share email kami. Alright, sekejap saja lagi kita akan dengarlah penjelasan daripada expert Elia Danish, tapi kita kembali, kita berehat sebentar.
Kembali bersama dengan Elia dalam Hias. Okey, bersama dengan Elia, tetamu kita Azlina, Kasim dan juga expert kita Danish. Tentang topik kita hari ini iaitu hantaran. Apa yang anda lihat sekarang ini di depan kami ini bermacam-macam tema hantaran. Jadi first thing first, Elia nak tanya dengan expert lah. Sebelum kita pergi ke hantaran ini, bilakah menceburi anda? Bilakah anda menceburi balik? Bilakah anda menceburi diri anda dalam bidang hantaran? Terima kasih Alia kerana menjemput saya dalam Sama-sama. rancangan Hias. Saya mula dengan aktiviti seni gubahan ini. Sebenarnya saya berterima kasih kepada Tuhan kerana menganugerahkan tangan seni, tangan seni kepada saya serta minat yang mendalam dalam dekorasi, membuatkan saya tekad menceburkan diri dalam bidang ini lebih serius lagi. Saya bermula daripada tahun 5 tahun lepas secara serius. Bermula dari situ saya membantu ahli keluarga dalam gubahan. Lepas tu membantu kawan-kawan dan bermula dari situ ramai yang memuji hasil tangan saya. Okey, waktu mula-mula buat hantaran untuk family tu, adakah idea mereka juga membantu? Ya, idea mereka membantu dan saya buat research juga. Waktu tu kita belum ada media sosial sangat. Kita pergi ke internet explore dengan majalah lah, kita buka majalah belik-belik untuk lihat idea-idea yang diilhamkan sebagai rujukan. Okey, bagi Danish lah kan, apa definisi hantaran? Hantaran ni hantaran perkahwinan. Ada muka semua. Dalam masyarakat Melayu kita sudah pasti hantaran adalah menjadi satu adat dan tradisi kita dalam majlis perkahwinan ataupun pertunangan. Setiap majlis perkahwinan akan menjadi lebih berseri dengan adanya gubahan hantaran. Definisi hantaran perkahwinan yang saya dapat simpulkan adalah sesuatu yang dihantar oleh pihak pengantin lelaki kepada pihak pengantin perempuan sebagai hadiah dan dibalas semula oleh pengantin perempuan. Kalau masa dulu dia akan bagi dengan angka yang ganjil lah, 75, 79, 35 macam tu. Okey, selain daripada adat Melayu, ada tak bangsa-bangsa lain yang minta Danish buatkan hantaran untuk mereka? Ya, ada bangsa lain ya. Saya menerima tempahan daripada bangsa Iban dan Bidayuh juga. Mereka bukan hantaran sebenarnya, mereka lebih kepada gift box. Gift box ni maksudnya dulang yang dihias, lepas tu dia letak barang hadiah untuk mereka menghadiahkan kepada kedua ibu bapa ataupun pasangan masing-masing lah. Kalau kita bagi kepada pihak lelaki, which is pasangan kita, bagi mereka, bagi kepada family. Family, ya. Menarik. Okey, idea untuk ilhamkan sesuatu gubahan hantaran. Adakah daripada idea klien ataupun daripada idea Danish sendiri? Okey. Sebenarnya idea ni adalah hasil perbincangan saya sendiri dengan klien. Kita akan tanya apa tema mereka orang, apa yang mereka inginkan untuk merealisasikan perkahwinan impian mereka orang. Ataupun Danish ada katalog. Boleh tengok saya punya? Macam tu? Lebih kepada media sosial kan? Ya, sebab saya popular ni. Popular. Kenal. Okey, kalau dululah gubahan coklat, satu dulang penuh coklat. Ni bukan macam ni tau. Coklat memang penuh coklat atas dulang. Apa fahaman Danish tentang hantaran klasik dan juga moden? Kalau mengikut fahaman saya, hantaran klasik ni adalah hantaran yang jenis-jenis lama ya. Kita menggunakan barang-barang berukir, tembaga, menggunakan color-color yang gold seperti maroon juga dan color-color Elia rasa. tidak silver. Tak ada silver. Hijau Perak yang lah. tua, Hijau yang hijau-hijau tua. Yang gelap-gelap. Yang gelap-gelap. Yang itulah Klasik. definisinya. Definisi. Okey. Di era 2020 ni kan, adakah sirih junjung relevan buat masa sekarang? Sirih junjung, kalau kita tanya dengan orang tua pasti akan Dia mewajibkan. mewajibkan sirih Wajib junjung. junjung. Ya, sebagai satu tanda hormat kita kepada
orang yang akan kita berikan sirih junjung tersebut. Sebab apa yang Elia tahu, sirih junjung kalau bagi lelaki untuk bagi pihak perempuan which is tinggi sedikit daripada perempuan kan. Dan 100 dulu waktu dulu-dulu lah, zaman dulu menggunakan 100% sirih junjung. Sekarang ini ada macam-macam sirih palsu. Sekarang ni ada kita sirih palsu. ada sirih palsu. Kita boleh tengok dekat set. Oh, yang itu sebelah sana. palsu. Ya, yang palsu. Kalau dulu-dulu memang pakai 100% yang natural one, yang ada dekat luar. Kita boleh kutip je. Sebab sekarang ni susah nak dapatkan daun sirih junjung sebab tu ada klon sirih junjung. Okey, kita cerita pasal saingan pula. Saingan dulu dan sekarang, apakah perbezaannya? Adakah sengit? Okey, sebenarnya di Sarawak amnya saingan tidak berapa ketara lah sebenarnya. Sebab di Sarawak belum ramai yang minat terhadap seni gubahan hantaran ini. So tak ramai sangat lah. Ya, tak Macam ramai Kasim, sangat. saingan tak? Saya Kasim pun pembuat gubahan hantaran. Saingan sihat tu. Saingan sihat. Sihat. Okey, Elia nak tanya Kasim pula kan. Bagi Kasim, anak muda yang menceburkan diri dalam bidang hantaran ini, apa yang Kasim rasakan? Because saingan dekat luar sana tu macam-macam Danish ni Okey, bagi saya lah, saya mencuburi bidang ni atas dasar minat. Atas dasar minat, macam Danish juga tadi, dia start daripada menolong family kan. Macam tu juga saya selalu tolong family saya buat gubahan dan kawan-kawan rapat. Lepas tu semakin hari makin banyak orang buat tempahan. So nak tak nak saya buatlah juga. Dia bagi Lina pula. Lina pernah tak menggubah ni hantaran? Tak pernah. Tak lama lagi dah kahwin dengan ceritanya. Kejap lagi kita nak dengar pilihan yang mana mana nak pilih kan. Okey, now kan Danish, time-time pandemik COVID-19, ramai yang menunda majlis perkahwinan. Klien daripada Danish sendiri, banyak tak yang cancel? Ya, banyak klien daripada saya banyak yang postpone, yang cancel kurang lah, cuma mereka postpone. Tarikh tu lah. Cuma nanti mereka akan lihat bila boleh, kita akan susun atur balik lah dia punya tarikh. Faham. Dan bagaimana Danish recover balik keuangan Danish? Ada side job ke? Dari segi kewangan, sebab kita dah atur betul-betul kita punya akaun, kita dah ada belajar akaun sedikit, jadi kita memang sudah ada saving untuk masa-masa kecemasan macam ni lah. Rasa-rasanya susah tak ataupun sukar tak nak dapatkan job untuk buat hantaran sekarang? Sekarang tidak sukar lah. Tidak sukar? Tidak sukar. Oh, okey. Sebab bakal-bakal pengantin ni sebenarnya sudah plan awal. Jadi mereka sudah berhubung dengan kita lebih awal. Jadi kita sudah atur tarikh-tarikh tertentu untuk mereka. Okey, untuk harga pula. Bagaimana Danish nak letak harga sesebuah gubahan? Ikut berapa banyak bunga ke, ataupun ikut berapa lama nak siap ke, ataupun ikut background anda? Dah famous dah kan? Mestilah Harga makin naik. Okey, bagi harga sesebuah hantaran, kita lihat kepada material yang kita guna sebenarnya. Jenis tulang yang kita guna, barang mereka yang request daripada customer, sama ada mereka nak guna batu bling-bling ke, batu permata ke, itu terpulang kepada mereka. Jadi kita akan bincang balik dengan klien dia punya harga lah. Paling mahal berapa? Paling mahal satu dulang ada yang sampai beratus lah kalau dia guna fresh flower. Okey, faham. Dan sekejap saja lagi kita nak lihatlah demo gubahan hantaran daripada expert kita Danish, tapi kita rehat sebentar. Empat darah duduk di sungai. Kembali bersama dengan Ella dalam Hias. Of course, tetamu di rumah pun dah tak sabar-sabar nak lihat demonstrasi bagaimana nak buat hantaran. Hari ini kita nak tunjukkan nak buat hantaran apa? Traditional, iaitu hidden dulang. Jadi Elia yang kena buat. I want to know also. Kalau dalam bahasa Melayunya, hidden tu? Tertutup. Tersorok. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan adalah kain,
kain. Tak kisahlah kain apa. Tak kisah organza boleh, kain satin boleh, Satin boleh, kain organza batik boleh, kain batik pun Tapi boleh. ikut tema lah, kalau kita nak tradisional kita guna kain batik. Batik. Yes, betul. Okey, kain Box. batik, box hantaran Dengan barang dengan kalau barang kena hantaran dekat letak dalam dan bekas dulang. bekas dulang. Kalau kita as a Talam. dancer, kita gelarkan ni apa? Nyiru. Niru. Niru macam padi. Okey. Kita pulang kepada kreativiti kan. Kalau kita ikut yang kita nak tradisional, kita guna tampi lah. Alright. Jadi first stepnya. First step kita mesti Okey, ambil. Elia buat. Elia buat Okey. Kita ambil Elia kain batik. kain batik segitiga kan, kain batik. Oh, segitiga kan. Lintang. Tak tengok kain batik. Alright. Macam ni. Dia mesti original macam ni lah. Ya, Kalau nak potong tak boleh? boleh. Boleh. Tapi sesuai dia panjang sikit. Besar Oh, sikit. okey. Okey, Kita ambil bagi- kotak. Oh, kotak. Okey, Elia lapitkan. Oh, lapikkan. Sini dulu. Oh, sini Situ dulu. situ. Lepas Sorry, tu, cikgu. Ya. Okey. Kita rapatkan sikit dan ini Elia tarik ke atas ni. Lipatkan ke dalam. Lipatkan ke dalam. Yes. Begini. Yes. Macam kita wrapping hadiah je Lagi, lah. Oh, lagi. Ambil yang di tengah sikit. Oh, tengah sikit. Okey. Okey, Lepas tu, Kasim pernah buat macam ni, Kasim? Setakat ni saya first time lah tengok ni. First time Mm-mm. Elia pernah nampak ni. Pernah nampak tapi tak Lalu-lalu pernah dekat tengok orang media buat. sosial. Mm-mm. Ramai sekarang ni kan, ni tengah trending Trending, sekarang tau. ya. Hidden hantaran. Okey, lepas tu Lepas tu Elia ambil bahagian tepi ni. ambil bahagian tepi Yes. Bawa ke atas. and then Dan ikat ikat. macam biasa. Macam tu je ke? Senanglah. Ha. Kita nak buat yang susah. Lepas ni Ini macam I ikat kain pelikat I. lepas ni Ilya kalau kahwin buat hantaran sendiri. tak payah. Senanglah. Ha. Siapa-siapa bakal pengantin yang macam last minute tak tahu nak bagi siapa buat hantaran, buat sendirilah, senang. Yang ini Elia rasa paling senang. Paling Oh, senang. 2 kali. Tapi kita kena kemaskan dia. Oh, kemaskan dia. Tak kemas tepi ni. tu. Dia tengok macam tak kemas. Oh, tak kemas. Sorry, cikgu. Okey, tak Macam mana kita apa. nak kemaskan? Ini kita masukkan biar bagi dia rata. Oh, bagi dia rata. Oh, Tapi you tak kan? apalah. Tapi tak apa. Tak apalah, letak je Ni atas. macam nak ni. jual kuih. Kuih. Lepas tu, Letak letakkan atas tulang. Kita boleh ambil bunga Finishing. dan Bunga. hias Untuk mengikut finishing. kreativiti masing. Kreativiti I. I. Nak tengok macam Ya, mana? boleh. Kreativiti I. Oh, Ah, meriah. cantik. Wow, cantik. Kita bagi cikgu pula, panel yang menghakimi kita ya. Ah, gitu. Dah boleh kahwin. Okey. Macam ni, cantik tak? Boleh lah. Boleh lah. Macam Boleh lah, tekas macam je. tak cantik. Macam tekas je. Okey, daripada 1 sampai 10, berapa? Saya bagi 7. 7. Good job. I boleh buat sendiri. Okey. Elia boleh kemaskan sedikit aha. supaya dia nampak kemas dan tidak messy sikit macam tu. Yang ni Messi. Ya. Kalau bawa pergi hantar kat Men- apa mentua. pasangan pun malu. Malu. Dia kemaskan betul-betul Cuba lihat dekat sini. Anda di rumah pun boleh try. Dan Elia nak tanya Kasim lah. Kasim is salah seorang penggubah hantaran juga. Dan Elia tengok dekat situ ada bawa Kasim punya gubahan. Jadi Kasim ada apa-apa tak nak tanya dengan expert kita? Okey. Sementara expert kita ada kat sini. Okey, ini salah satu hasil lah. Hasil garapan idea saya. Mungkin expert boleh komen sikit lah untuk menambahbaikkan. dia nak komen, babe. Untuk bagi tips ke macam tu. Sebenarnya apa yang dihasilkan Kasim kan adalah yang boleh dikatakan terbaik jugalah. Oh, terima kasih. Dari segi pemilihan warna dulang, dia tidak terlalu banyak warna dan cukup warna dia ada 3, hijau, biru, putih dan kekemasan dia pun ada. Kemas Jadi Kemas daripada saya rasa ini boleh Boleh pergi jauh. boleh pergi jauh. Wow. InsyaAllah. Wow. Boleh pergi jauh lah. Amin. Amin. Kalau Elia buat ni memang 10 hari, kalau tak pun 10 tahun. Baru siap, Okey, ya? bagi Lina sendiri yang dengar-dengar ceritanya nak kahwin. Kahwin. Jadi apakah tema Hmm. yang Lina nak? Mungkin saya akan lebih kuatkan lagi dengan modern court. Modern. Dia lebih suka modern. Yang modernnya beginilah kan.
Modern di Tradisional. belakang. Yang tu Belakang. tradisional. Yang tu tradisional. Kita ada hidden dulang di belakang yang modern. Yang tu Yang moden. Oh. Nak ambil ke? Boleh. boleh. Tak. Boleh kan, Mek? Okey. Oh, begitu. Yang ini. Yang Ah, Okay, boleh tak cantik. ceritakan serba sedikit tentang modern punya hidden? Kita Hantaran. tengok pemilihan warna, dari segi pemilihan warna modern, kita tengok lebih glittering sikit lah. Shining. Lebih eksklusif. Ya, lebih Because ada eksklusif. letak apa ni? Brooch. Brooch, ya brooch. Dengan pilihan bunga orchid sebagai nampak dia Penyeri. lebih mewah lagi lah. Tadi kalau yang Elia buat kita simpul-simpul ikat macam biasa. Yang ni dia macam Ikat sanggul. ya. Anda Ada boleh perbezaan. lihat di rumah. Beginilah. Elia rasa semua dapat buat sebenarnya. Cuma nak dengan tak nak je. Betul. Ya. Dan anda sendiri pun boleh letakkan fresh flower anda sendiri. Dan macam-macam lagi lah anda nak letak nama ke gambar ke? Boleh? Boleh. Gambar? Gambar. Gambar pasangan. Ray, Kalau itu Lina paling letak Ray muka saya. Lina. Bukan je. Okey, sepanjang setengah jam kita bersama, kita dah pun sampai di penghujung rancangan. Elia ada banyak lagi sebenarnya nak tanya, tapi masa kita tak cukup tak lah. cukup masa. Nanti kita cerita belakang ya, Ya, Danish. kita repeat Yang balik tepi. lah. Repeat balik. Okey, bagi Lina dan Kasim, apa yang anda pelajari sepanjang setengah jam bersama? Elia tahu walaupun masanya sikit, singkat, apa yang anda pelajari hari ini? Okey, bagi saya, walaupun kita di usia muda, kita tak salah untuk menceburi bidang seni macam ni. Sebab ni bukannya untuk kepentingan kita sahaja, untuk apa? Membantu orang mereka. lain juga. Dan mendapat rezeki yang Yes, sama. betul. Alhamdulillah. Set income. Alhamdulillah. Omar dan Hana. Bagi Lina pula. Ay, mungkin sangat. Mungkin sangat saya. Bagi Lina. Benda yang macam ni kita patut tahu juga kan. Mudah untuk kita sendiri Untuk mencari inspirasi. mencari inspirasi nanti. Ya ke? Ya. Okey, bagi Danish pula. Apakah tips daripada Danish untuk bakal-bakal pengantin di luar sana? Bagaimana memilih hantaran ataupun memilih orang yang mengubah hantaran mereka? Okey, bagi bakal pengantin, sebelum memilih vendor ataupun orang yang mengubah, kita pastikan tentukan bajet dahulu. Kita Betul. semak bajet sama ada Cukup ke tak cukup? cukup ke tak cukup untuk sebab dalam majlis perkahwinan dia banyak langkah yang banyak Betul. banyak Selok-belok. prosesnya. Itu je. Itu je. Bajet Lepas tu, lah, bagi bajet penting. untuk pemilihan tema, jangan terlalu bercelaru lah. Kita mesti tanya expert, berbincang sendiri dengan vendor dulu untuk Tanya apa Sebab yang itu kita lebih- mesti communicate dengan mereka yang mengubah Hantaran. hantaran anda. Kalau anda tak communicate, macam mana dia nak buat kan? Mesti tema tu mesti sama. Jangan Dan tema mesti betul. samar-samar. Sama macam mana Kasim? Macam nak ni tapi tak nak tu. Nak ni tapi tak nak tu. Macam tu. Macam lagu lah pula. Nak ni. Nak ni tak nak tu, nak ni tak nak tu. Okey, terima kasih kepada tetamu Elia pada hari ini. Sangat-sangat sporting. Dah banyak dah bawa macam-macam gubahan hantaran. Thank you so much. Dan kepada anda di rumah, bakal-bakal pengantin ataupun yang ada idea selepas ini untuk menggubah ataupun nak start bisnes menggubah hantaran, Elia hope rancangan ini, episod kali ini membantu anda serba sedikitlah. Apa-apa sahaja komen ataupun sebarang cadangan, anda boleh email terus ke kami di wanita@tvstv.my. Kembali di episod yang akan datang nanti dalam Liar. Bye-bye. Selamat pengantin baru. Semoga